kita perlu tahu bahawa semua benda yang menimpa kita pasti menimpa kita dan tidak akan menimpa orang lain. Ringkasnya begitulah kan. Mengetahui bahawa semua yang telah ditetapkan bakal menimpanya dan saya tidak akan terluput darinya, dan semua yang telah ditetapkan tidak akan menimpanya dan saya tidak akan menimpanya. Siapa faham ni? Siapa faham? Tak apa, saya ringkaskan. Percaya bahawa apa yang kena pada kita, apa yang berlaku pada kita, tidak akan berlaku pada orang lain. Dia akan berlaku pada kita. Okey, contohnya kita jalan, kemudian dapat duit. Duit dapat pada kita, tak dapat pada kawan kita. Ketahuilah bahawa itu adalah memang rezeki untuk kita. Ataupun sebaliknya, jalan, yang dapat ialah dia, kita yang tak dapat. Maka apa? Maka ketahuilah bahawa rezeki ini memang untuk sampai Allah berikan kepada dia, bukan kepada kita. Sebaliknya, musibah, jalan-jalan, tiba-tiba jatuhlah sesuatu. Mungkin kita jalan di tempat yang ada bangunan yang tinggi, jatuh apa yang jatuh daripada atas biasanya? Kain. Kain tak? Batu jatuh kena kepala kita. Kalau kita cakap, kenapa kena kepala saya? Patut kena kepala dia. Contohnya kan. Ini adalah menyalahi qada dan qadar. Kita sebenarnya tak cukup beriman dengan qada dan qadar. Kena kepala kita, sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey? Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Allah telah menentukan dan apa yang Allah kehendaki dia akan buat. Okey? Dan kalau kena kepala sahabat kita, kita kenapa tak sepatutnya saya? Tak. Memang kena dia. Bukan kena saya, tidak. Okey? So ini adalah benda yang dinyatakan di sini. Semuanya adalah ketentuan daripada Allah Azza wa Jal. Satu perkara yang baik dinyatakan oleh dalam kitab ini, muka surat 53, bawah tu kan, nombor 5. Ini adalah benda hikmah. Namanya hikmah daripada beriman dengan qada dan qadar. Hikmah beriman dengan al-qada dan al-qadar ialah mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bila kita yakin bahawa kebaikan yang sampai kepada kita, keburukan yang diujikan ke atas kita adalah ketentuan Allah, kita akan bahagia. Kita akan bahagia, kita tidak akan rasa risau. Okey, kita akan berusaha bersungguh-sungguh, dapat alhamdulillah. Tak dapat? Tak dapat apa? Tak dapat inna lillah, kan? Ataupun alhamdulillah ya ala kulli hal. Hati kita senang, tak ada masalah. Berbeza dengan orang kafir. Saya pernah dengar kita mungkin pernah dengar beberapa tahun yang lepas, seorang manager besar, pengurus besar satu syarikat Jepun, dia datang sini, saya rasa untuk Malaysia ni, saya tak tahulah syarikat apa, tapi untuk Malaysia dia lah manager dia yang paling besar sekali. Baru datang semalam, esok terjun bunuh diri. Saya cuba membayangkan kalau dia jaga syarikat Jepun, syarikat tersebut, okey, di Malaysia, gajinya berapa? Gajinya berapa? Saya tak boleh bayang. Agaknya paling kurang 50,000. Paling kurang lah. Mungkin 100,000 gajinya sebulan. Mungkin. Betul tak? Di samping allowance agaknya 150. Mungkin. Okay, paling kurang antara 50 hingga 100. Tapi dia terjun. Jadi saya mengatakan, kalaulah dia tukar kerja dengan saya kan bagus. Kan? Dia jadi pensyarah, saya jadi apa? Saya jadi manager, kita tukar kan. Lepas tu tak apalah nak bunuh diri pun. Kan? Jadi tengok hadis yang dibawakan di sini. Hadis ini adalah hadis yang cukup cantik. Kita semua suka kepada hadis Nabi kan? Betul tak? Tapi hadis ini adalah antara hadis yang saya amat suka. Okey? Ajaban li amril mu'min. Amat ajaib. Urusan orang yang beriman, keadaan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusannya adalah baik. Nampak tak? Semua adalah baik. Tu ustaz yang demam semalam macam mana? Yang patah semalam macam mana? Yang sakit, semuanya baik. Macam mana? Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Perkara ini tidak akan berlaku kecuali untuk orang yang beriman sahaja. Orang beriman sahaja akan dapat keadaan yang sentiasa baik. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah. Sekiranya dia ditimpa sarra', kegembiraan, dia akan bersyukur dan itu adalah baik untuk dia. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lah.
kalau dia ditimpa darra, kemudaratan, okay, keburukan, kecelakaan. Okay, kecelakaan, apa akan berlaku ialah dia akan bersabar dan itu adalah baik untuknya. Okay, hadis ni saya kira bagi orang yang masih ada kudrat untuk menghafal, saya menghukumkan wajib hafal. Okay, saya hukum wajib hafal. Okay. Kerana apa? Dalam hadis ni kita boleh buat satu ceramah khas untuk hadis ni, tak ada masalah. Menghadapi musibah, menghadapi nikmat. Orang tanya ustaz, contohlah kan, ada orang dia ada harta yang banyak, katalah ini emas. Okey. Okey, ini adalah satu daripada 1000 yang dia ada dan ini adalah emas contohnya kan. Jadi dia kaya macam mana? Dia kaya tahap yang tidak boleh nak dibayangkan. Boleh tak dia ambil emas tu, dia baling ke dalam lautan? Boleh tak? Tak boleh kan? Kalaulah dia baling, kita akan cakap encik tak boleh baling emas ke dalam laut. Dia kata ikut suka saya lah, ini harta saya. Kan, ustaz apa susah kan? Kenapa nak jaga tepi kain orang? Apa jawapan kita kepada dia? Apa jawapan kita kepada dia? Apa dia? Bagi kat saya lebih bagus. Kan? Jawapan kita kepada dia ialah ini adalah harta encik betul. Tetapi bila Allah berikan sebagai ujian. Okey, dan orang yang dapat nikmat dia sewajarnya bersyukur. Yang ustaz ataupun yang encik buat adalah kufur dan bukannya syukur. Kufrun ni'mah. Kufur nikmat Allah tak benarkan. Okey, ramai orang akan berkatakan ikut saya lah, ini harta saya buat apa yang saya suka. Tidak. Ini harta awak betul. Allah berikan kepada kamu betul ya. Tetapi kamu kena buat sesuai dengan apa yang Allah minta. Apa yang Allah minta ada dalam hadis ni. Dapat nikmat, syukur. Betul? Syukur antaranya alhamdulillah. Sebutkan alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Antaranya kalau lebih bagikan kepada orang. Yunfiquna fis sarra'i wad dharra, memberi nafkah dalam keadaan rahsia, dalam keadaan apa? Sarra' iaitu dalam keadaan senang, dharra' dalam keadaan mudarat, berikan nafkah. Bukannya membazirkan duit. Okey? Dan apabila ditimpa musibah, banyak juga masalah orang bila ditimpa musibah, kan dia akan cakap macam ni lebih kurang. Dia kata, ustaz, kenapa musibah ni kena pada saya? Saya datang sembahyang 5 waktu ustaz. Kan dia tu, maknanya dia lah kan. Dia tu tak sembahyang ustaz. Patutnya musibah ni kena kat dia, bukan kena kat saya. Faham ya? Kita mengatakan, abang, okey, musibah ni bila kena, memang kena kat abang lah. Kita sewajarnya bersabar. Okey, dan kita kena ingatkan orang tu dengan satu hadis Nabi SAW. Hadis itu lafaznya ialah Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah kalau cinta kepada satu kaum, satu kumpulan manusia, Allah akan berikan ujian. Okey? Tapi hadis tu tak berhenti situ. Bacakan lagi. Faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sakhat. Siapa yang redha, dia akan mendapat keredaan Allah. Siapa yang bila diberikan ujian, dia redha, dia dapat keredaan Allah. Siapa yang diberikan ujian, dia marah pada Allah, dia akan dapat kemarahan daripada Allah. Okey? So kena ingat benda tu. Ujian ini untuk kita bertindak. Dan bertindak, ini dah dia. Sabar atau syukur. Dua ni, tak ada benda lain. Okey?